lupa. Okey, hari ni hari terakhir kita untuk Mac. So, harap terdapatlah sesuatu untuk hari ni ya. Jadi, aku nak bincang hari ni bab ketujuh, iaitu koordinat. Kejap, cikgu punya ni kejap hijang kejap ada ni. Okey, apa yang penting dalam koordinat ya? Koordinat ni korang dah belajar masa darjah 6 dulu. Darjah 6 korang dah belajar kan? Titik-titik yang ada dekat sini lah. Cikgu yakin korang masih lagi ingat lah koordinat tu apa. Okay, now sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanyalah sikit awak. Pada pendapat awak, apakah koordinat bagi titik P? Cuba komen sikit guys. Apakah koordinat bagi titik P guys? Saja nak tanyalah, nak tengok pemahaman awak. Okay, kita ambil yang X dulu tau. Negatif 3 dan juga 4. Okey, nice. Apakah koordinat bagi S? 5 negatif 2. Macam itulah cara nak baca koordinat. Kita recall. Okey, tu satu. Yang kedua, katakanlah kalau cikgu nak cari apa dia ni? Nak cari jarak. Contohnya katalah cikgu nak cari jarak 2 ni. Ataupun cikgu nak cari jarak 2 ni lah senang. Senang nak explain. So, macam mana cikgu nak cari jarak 2 ni? Nak cari distance dia. Okey, so yang pertama, Aimi betul Aimi. Yang pertama, kalau bentuk macam ni, first step korang buat segitiga. Dia akan jadi segitiga macam ni lah. Kenapa kena buat segitiga? Sebab kita akan belajar balik teorem Pythagoras. Kita belajar balik teorem Pythagoras. Pythagoras kata apa? Nak tahu, nak cari hypotenuse dia, kita kena buat apa? Kita akan buat A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Macam ni. Faham tak? Okey. Jadi dalam kes ni, kalau nampak kat sini, nampak tak ada 3. Sini ada 4. Dan korang akan dapat lah panjang dia berapa. Boleh? Tapi katakanlah kalau dia besar. Kalau dia besar macam mana? Ni segitiga ni kecil, okey lah. Kalau dia jarak panjang sangat, macam nak buat? Caranya adalah sama juga. Okey, punca kuasa. Kita tetap sama buat A tambah B. Cuma A kat sini tu apa? A kat sini ni merujuk kepada X. B tu merujuk kepada Y. Jom kita buat sikit contohnya. Katalah S tadi kita ada, dia ada 5 2 5 negatif 2 manakala Q ni dia adalah 1 1 kan. Jadi mula-mula yang depan ni X, jadi kita ambil X, kita tolak dengan X. 5 tolak dengan X 1. Manakala Y tolak dengan 1. Faham tak? Dan jangan lupa kita kuasa 2. Itulah maksudnya untuk cari jarak dia. Dan kita akan dapat perkara yang sama macam tadi. 5 tolak 1, kita akan dapat 4 kuasa 2. 3 tolak 3 dapat 3 kuasa 2. Dan kita akan dapat samalah ni jawapan dia. Macam kita buat yang mula-mula tadi. Jadi, poin kat sini nak beritahu bahawa dia punya nak cari jarak tu untuk koordinat ni kan, kita kena buat yang depan ni mesti X tolak X tambah Y tolak Y. Nak bagus lagi, sepatutnya kita buat X1 tolak X2, Y1 tolak Y2. Faham tak guys? Ni nak cari jarak ya. Okay. So, kenapa pakai belajar ni? Sebab korang akan belajar benda ni di dalam koordinat Mac dikenali sebagai locus. Jadi, kita belajar siap-siap. Tak adalah pening-pening kan? Okey, boleh guys? Ni adalah nak cari jarak ya. Di formula kita macam ni. X tolak X, Y tolak Y. Jangan lupa kuasa 2. Lupa pula. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, tu yang pertama.
Yang kedua adalah kita nak cari titik tengah. Titik tengah. Okey, middle point. Okey, contohnya kalau dekat sini kan, kita tengok yang dekat sini. Cuba zoom sikit. Allah, hilang pula. Okey, kalau tengok yang dekat tengah graf yang cukup conteng tadi tu. Mana hilang? Ni. Okey, kalau kat tengah-tengah ni nampak, nak cari tengah-tengah dia macam mana? Macam mana nak cari tengah dia ni? Ni. Kat tengah-tengah kan? Nak cari betul-betul tengah-tengah tu. Nak cari tengah-tengah dia kat sini. Ni. Macam mana nak cari tengah-tengah dia? Cara dia macam mana? Caranya yang ini lain pula. Untuk cari tengah-tengah, formulanya adalah X tambah X bahagi 2, Y tambah Y bahagi 2. Cara untuk cari tengah macam tu. Kalau macam ni kita tolak kan? Yang ini kita tambah. Contoh. 5 tambah 1. Ni. X dengan X kita tambahkan dia. Bahagi, bagi 2 tau. Negatif 2 tambah negatif 1 bahagi 2. Dan kita akan dapat 6 bahagi 2 negatif 3 bahagi 2. Jadi kat sini kita akan dapat 3 negatif 3/2. Jadi titik tu berada tengah-tengah adalah titik tengah-tengah kita ni 3 negatif 2. Okey, titik tengah kita lah 3 dengan negatif 3/2. Faham tak guys? Tengah-tengah ni. Boleh. Jadi untuk koordinat ni korang belajar dua perkara penting lah, iaitu cari jarak antara dua titik. Lepas tu nak cari titik tengah antara dua titik. Okey, antara dua titik. Okey guys, clear ke? Boleh cikgu move? Cikgu move ya? Okey, jom kita buat yang pertama. Okey, jom. Soalan pertama adalah antara berikut titik manakah yang paling jauh dari asalan? Mana paling jauh dari asalan guys? Pada pendapat korang, manakah paling jauh dari asalan? 8 lah paling jauh. Kan daripada asalan. Asalan tahu kan? Asalan tu titik yang tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah ni namanya asalan. Okey, origin. Okey, nombor 2, koordinat bagi titik P adalah 37. PQ ialah 5 unit. Dia bagi macam ni. Ada satu P dan ada satu Q. Titik dia macam ni kan. Koordinat P dia bagi 37. Manakala jarak dia bagi 5 unit. Nyatakan koordinat bagi titik Q. Dia nak cari titik Q punya koordinat. Macam mana kita nak buat ni? Okey. Jadi ini kalau ikut berbalik pada soalan tadi. Nak cari jarak kan? Jarak kalau ikut macam mana cari? H sama dengan yang kita buat A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Betul tak? H kita sinilah H ni. H adalah 5 lah. Ataupun nak senang kita pindah siap-siap kuasa ni. Dia akan jadi H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Alright. You dapat B dah ya? Okey, jom. Jadi kat sini kita ada H kita 5 ya. Jadi kat sini letak 5 kuasa 2. A kita apa? A kita ingat cikgu cakap tadi X X tolak X. Jadi kita buat X tolak X. Jadi X tolak X. Tambah Y tolak Y. So, kita boleh buat Y tolak Y. Dia macam tu. Ni cara panjang lah. Ni cara panjang. Okey. Tapi kalau kita rasa macam, panjang. Bukan panjang, maksudnya macam kelirunya cara ni. Macam mana nak buat ya, keliru sangat.
Kalau kita rasa macam tu, so cara lain adalah kita boleh buat cara macam ni. Okey. Kita boleh buat cara macam ni ya. Kita boleh ambil, katakanlah kita ambil dah ada 37 kan? Okey. Dia punya P tadi 37. Q tak tahu. Okey. So jaraknya 5 unit. So kita ambil 5 unit letak kat depan. Okey, yang ini kita dah ada. Salah satunya kita dah ada. X kan? X tolak 3 tambah Y tolak 7. Okey, contohlah ya. Katakanlah macam Yoh tu kata B. Kita try and error. Katalah ambil B. Contoh ambil B. Kita ganti kat sini. Kita ganti kat sini. Maksudnya kita gantikan X. X berapa? X-nya negatif 2. Jadi negatif 2 tolak 3 kuasa 2 tambah Y-nya 7 tolak 7 kuasa 2. Kita buat macam tu. Betul tak? Okey. Tengok. Sama tak dengan 5? So, kat sini kita dapat negatif 5 kuasa 2 tambah dengan 0 kuasa 2. Maka kita akan dapat negatif 25. Dan lepas tu kita puncakan dia, kita akan dapat 5. Nampak tak? Jawapannya adalah yours betul. Ni namanya try and error. Cuba jaya. Senang macam ni, senang, maksud cikgu senang tu senang cara nak buat. Cuma dia panjang sikit sebab kita mungkin kena try beberapa titik lah untuk dapatkan mana yang sama. Faham tak guys? Kalau mula-mula guna cara cikgu tadi boleh juga. Cuma dia punya teknik je kena power sikit lah. Kena power sikit. Jadi takut banyak nak kena ingat kan. Cikgu cadangkan guna cara try and error ni je lah. Lebih mudah, cuma dia panjang sikit masa dia. Itu je lah. Okey. Yes. Okey, terima kasih ya. So ni kita try yang B tadi. Okey, saya nak salin dulu. Okey, kita nak masuk yang seterusnya. Kejap. Kita tengok ada kawan-kawan lain yang belum boleh masuk lagi tak. Okey, kita masuk yang B, nombor 3. Okey, nombor 3 dekat sini dia beritahu bahawa diberi jarak bagi titik daripada asalan ialah 13 unit. Cari titik S. Dia beritahu daripada asalan. Asalan tu kosong lah. Bermaksud daripada titik 00 ke titik R 5T sama dengan 13. Sama dengan 13. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Okey, kita guna formula tadi. Formula kita adalah H, hypotenuse kan? Lepas tu, kita akan buat X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2 tambah. Okay, kat sini kita anggaplah 5 ni X besar tolak kecil ya. Jadi 5 tolak dengan 0. Manakala Y, cikgu pilih T lah. T tolak 0. Okay, so H ni adalah 13. Okay, faham tak guys? Okay. Cuba korang try and error. Masukkan nilai manakah yang korang cuba. Yos nak cuba mana? A, B, C, D nak try mana untuk masukkan nilai T? 5 kuasa 2, 5 kita settle dulu ya. T nak cuba mana T? C. Kita cuba C. Cuba C 8 8 tolak 0. Kita try dulu tengok. 5 kuasa 5, 25. 8 tolak 0, 8 kuasa 2. 8 kuasa 2 apa? 8 kuasa 2 kita akan dapat 64. Cuba tengok. Sama dengan 13 tak? 64 tambah 25, 89. Dapat tak 89? 89 punca kuasa 2.
Dapat tak? Tak dapat. Jadi C tu salah. Cuba try lain. Katalah try yang A dulu Cuba try yang A, 12. Okey, try yang A 12. 12 tolak kosong kuasa 2. Jadi 13, 25, 12 kuasa 2, 122. 100 apa 12 kuasa 2? 144. Okey, cuba tambahkan dia. 144 tambah 25. Kita akan dapat 169. Cuba kita punca kuasa 2. Dapat 13 tak? Dapat kan? Bermaksud bahawa cuba jaya kita try and error nombor huruf A ni adalah betul. Jadi, dapat kan? Jadi maksudnya walaupun dia agak ambil masa, tetapi dia mudah sebab kita hanya pakai satu formula je. Jadi tak payahlah kita nak transfer rumus algebra tu. Okey. Macam tu. Jadi kita gantikanlah 12 ni ya dalam ni. Nanti tu. Try and error. Okey, masa sedang berjalan. Jadi cuba skip yang lain-lain. Kita nak buat yang soalan lain pula supaya kita nampak dengan lebih bagus. Okey, kita nak buat bahagian B ni kepada sekejap. Ni juga bagi contoh hari ni. Okey, kita nak masuk section B. Supaya kita nampak lebih faham, baik kita buat pada jadual. Nampak sikit pada graf kotak-kotak ni kan. Okey, now. So, section B dia beritahu bahawa rajah di bawah menunjukkan 4 titik P, Q, R dan juga S. So, soalannya adalah padangkan pasangan titik dengan jaraknya. Okey, P, Q. P, Q. Berapakah jarak P dan Q? So, first step kita buat apa? Kita cari dia punya koordinat dia. Sini adalah negatif 3, 4. Sini adalah 1, 1. Okey, jadi berapakah jarak PQ? Jadi PQ sama dengan, terus kita buat macam ni guys ya. Jadi X tolak X. Kita pilih satu X yang senang. Contohnya nak pilih X ni. Pastikan di depan lah. Jadi 1 tolak negatif 3 kuasa 2 tambah Y tolak Y. Jadi kena pilih yang ni jugalah sebagai Y. Sebab kita mula yang tu dulu. Y tolak 4 kuasa 2. Nak pilih atas dulu pun boleh. Tapi Y pun kena pilih atas dulu. Jadi kita punya Q sama dengan apa sekarang? 1 tolak 1 tolak 1 jadi 4. 1 tolak 4 negatif 3. Buat slow-slow tak apa. Janji kita faham. 4 kuasa 2, 16. Bracket negatif 3 kuasa 2, kita dapat 9. Pastikan kita bracket ikut bracket ni. Tak bracket tak dapat nanti. Jadi berapakah PQ kita? 16 tambah 9 kita akan dapat 25. Maka 25 punca kuasa 2 adalah 5. Sama tak guys? Dapat 5. Kawan-kawan dapat sama tak? Aimi dapat sama tak Aimi? Dapat ya? Okey. Jadi jawapannya adalah 5. Okay, salin dulu sebelum cikgu nak padam. Okey, di PQ tadi adalah 5. PQ ni adalah 5 ya. Okey, sekarang nak cari RS. Dia nak cari RS pula. Okey, manakah RS kita? Okey, first step kita kena cari titik dia dulu. RS. Alamak, RS senang sangat ni. Kira je. Kalau panjang macam ni senangnya. Kira macam ni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senang.
Kalau mencacam pun senang. Tak payah nak pakai formula lah. 8. Tada, dah siap. Okey. Kalau yang sengit-sengit macam ni je, kita guna formula. Kalau yang straight macam tu, kita guna secara manual saja. Senang. Okey boleh So, cikgu move lagi. Okey, tengok yang seterusnya. Tiba-tiba dia cakap, tentukan titik tengah, midpoint. Titik tengah tu midpoint of the straight line joining the following pair of the point. P dan R. Okey, kita nak cari titik antara P dan R. Titik tengah dia. Okey. P dan R, titik tengah dia. Kalau ni pun senang. Ni pun senang guys. Boleh dapat kan? Separuh mana separuh? 2, 3. Nampak tak ni? Tengah kita. Jadi ni negatif 3. Negatif 3, 1. Dapat kan? Tapi oleh kerana dia 2 markah, terpaksa juga kita kena buat jalan kerja. Jalan kerja lah. Jadi kalau dia 1 markah, tak payah jalan kerja. Terus buat jawapan. Okey. So, jalan kerja apa nak buat? So, P dan juga R. P tadi dah ada negatif 3, 4. Manakala R adalah negatif 3, negatif 2. So, ambil ni. Kita kira kat bawah ya. Kat bawah kita kira. Okey, mula-mula kita ambil untuk PR dulu nombor 1. Titik tengah dia. Jadi kita ambil X tolak X. Yang pertama, X tolak X. Apa X kita? Negatif. Kita ambil atas dulu ya. Negatif 3 tolak negatif 3. Negatif 3 tolak negatif 3. Dapat berapa? Tolak pula. Tambah, sorry. Untuk titik tengah tambah. Negatif 3 tambah negatif 3 bahagi 2. Tu untuk X. Untuk Y. Untuk Y pun sama. 4 tambah negatif 2 bahagi 2. Kita buat 4 tambah negatif 2 bahagi 2. Berapa dapat? Kosong ke? Negatif 3 tambah negatif 3 kosong ke? Tak. Negatif 3 tambah negatif 3 dapat negatif 6. Betul tak? 4 tolak 2 dapat 2. Kan? Jadi final answer dia adalah negatif 3, 1. Okay guys, boleh terima? Silap tekan. Okey. Macam itulah cara dia. Ni sikit. Okey, dah cikgu move ya. Okey, cikgu rasa dah cukup lah kot untuk bab ni. Cikgu nak masuk bab yang lain. Tapi cikgu buat satu lagi. Yang dekat kawan kita baru masuk ke. Yang terakhir untuk bahagian C ni. Okey, bahagian C dia beritahu bahawa ada titik A, titik B, titik C terletak pada satu garis. Dan C ialah titik tengah dia. Okey, ada A, B, C. C ni titik tengah dia. A, B. C titik tengah dia adalah 0, negatif 1. So, B ni X, Y. Manakala A ni adalah 3, negatif 1. Ni dia bagi situasi dia lah. Cari nilai X dan Y. Ingat, kita nak cari titik tengah ni. Kan, kita nak cari titik tengah tu. Formula kita adalah
Ingat, X tambah X bahagi 2, koma. Y tambah Y bahagi 2. Ni formula titik tengah. Okey, so dalam kes ni, kita akan ambil X tambah dengan 3 lah. Macam tu. Besarkan sikit X tambah 3 bahagi 2. So, Y tambah negatif 1 Y tambah negatif 1 bahagi 2. Macam tu. So, lepas tu apa nak buat? Lepas tu korang bandingkan dia. Kosong ni akan sama dengan ni. And then, negatif 1 ni akan sama dengan ni. Okay, faham tak guys? Okay, saya tunjuk mula-mula ambil kosong dulu tau. Mula-mula juga ambil kosong dulu. Untuk supaya tak keliru, juga ambil kosong dulu. Maksudnya, kosong sama dengan X tambah 3. Macam ni. Okey. Lepas itu, 2 ni darab dengan kosong. Kita akan dapat kosong X tambah 3. Okey, lepas tu 3 ni kita pindah ke sebelah jadi negatif. Dapatlah X sama dengan negatif 3. Okey, negatif 1 sama dengan kawan dia ni kan. Okay, kita buat sebelah ni. Kita pun tulis negatif 1 sama dengan Y tambah tolak 1 bahagi 2. So, tolak dengan tambah, kita akan dapat dia adalah tolak lah. So, 2 ni naik ke sebelah jadi darab. Jadi 2 negatif 1 negatif 2. Tolak ni pindahkan jadi tambah 1 sama dengan Y. Maka Y sama dengan negatif 1. Okey, jadi X negatif 3, Y negatif 1. Panjang sikit jalan dia. Ni dah arah-arah ke arah kebat lah ni. Nanti kebat nanti dia akan gantikan. Korang kena perasan. Nanti kebat dia akan gantikan nama-nama semua ni. Dia akan cakap lah sekolah ke, balai polis ke, mungkin cakap traffic light ke berada pada C. Jadi dia cuba ubah soalan tu kepada nama-nama tempat. Itu je lah. Pengiraan dia sama je. Cuma dia ubahkan nama-nama aja. Okey, korang nak salin dulu. Sementara kita nak masuk graf topik yang satu lagi. Okey dah, cukup ya. Kita masuk bab yang baru. Okey, ni namanya adalah graf fungsi. Graf fungsi. Okey, sebelum tu kita nak kenal dulu apa itu fungsi. Okey, apa itu fungsi? Jom, cuba buat satu graf supaya kita nampak sikit. So, Y dengan X. Okey, fungsi tu dia bermula dengan Y. Nama lain bagi Y adalah fx. Nanti fx ni korang belajar masa form 5 lebih. Tapi nama Y juga dikenali juga sebagai fx. Contohnya kita buat Y sama dengan 2x tambah 3. Contoh ya. Kita boleh tulis sebagai fx sama dengan 2x tambah 3. Faham tak guys? Boleh. Itu maksudnya. Okey, contoh lagi cikgu buat. Katakanlah kita ada satu graf. Graf cikgu ni bentuk dia macam ni lah, katakanlah. Jadi, pada titik yang kita buat sekarang ni, macam ni.
Kita dapati kat sini contohnya lah, kalau juga ambil nombor, kita buat lain sikit. Kita buat macam ini contohnya. Katakanlah juga ambil sini. Contoh lah ya. Okey, juga ambil ini nombor 7. Nombor 7 nombor 7 nombor 7 ya. Okeylah nombor 7 lah. Okey, nombor 7. Berapakah nilai X? Nilai X ada 2. Mungkin dapat 2. Mungkin dapat 6. Okey, jadi kat sini cikgu akan buat X dan juga Y. Contohnya kalau X 2, Y juga dapat 7. Jika X 6, Y pun juga dapat 7. Faham tak guys? Boleh macam ni? Sampai sini boleh terima tak? Boleh. Okey, 6 Tengok sikit. Okey, tiba-tiba katakanlah cikgu ambil nombor lain. Cikgu ambil sini. Kalau cikgu ambil katakanlah sini 8. Contoh lah ya, cikgu 8. Sini mungkin juga agak-agak dapat 3. Jadi kat sini X kita 8. Kita akan dapat 3. Jadi 3 kat atas lah, 7 kat sini. Macam tu. Faham tak guys? Boleh? Itulah maksudnya. Jadi X ni dikenali sebagai objek, manakala Y ni dikenali sebagai image. Sebab biasanya kita masukkan X dulu baru Y. Kita masukkan X dulu baru Y. Macam tu. Okey, ni hubungan dia maksudnya, nampak tak? Banyak kepada 1, 1 kepada 1. Jadi kita boleh kata banyak kepada 1. Dan satu lagi 1 kepada 1. Okey, kita nak supaya yang image ni kita nak 1 je, baru dia fungsi. Baru dia berfungsi. Kita tak nak dia macam ni. Kita tak nak dia 1 kepada banyak. Tak nak macam ni, tak nak. Kita nak kalau boleh banyak kepada 1 tak apa. Banyak kepada 1 tak apa. Jangan 1 kepada banyak tak nak. Faham tak? Tak nak. Ni bukan fungsi. Ni bukan function. Function macam ni. Okey? Boleh ya? Function 1 kepada 1 boleh. Dan juga banyak kepada 1 boleh. Okey Azim, okey Azim. Boleh Azim. Jadi itulah maksudnya fungsi. Okey, boleh cikgu teruskan ya? Ada yang tanya apa-apa tak sini? Ni ringkas ni. Kalau ikut banyak lah lagi nak kena belajar kan. Cikgu explain secara ringkas supaya mudah faham. Cikgu move ya? Okey, jom. Okey, yang pertama kat sini dia kata antara berikut manakah merupakan satu fungsi? Manakah merupakan satu fungsi? Kalau macam ni nampak macam serabut kan? Jadi kita keluarkan dia. Mana X, mana Y. Contoh yang pertama, X, Y. Jadi 6X, PY. Kita buatlah macam ni. Contoh. Lagi kita ambil macam 8Q. Kita pun ambil 8Q. 9R. 9 dengan R. Awak rasa kebetulan juga ambil B. Awak rasa B ni fungsi ke tak? 1 kepada 1. Fungsi tak? Jawapannya ya. Dia pastikan kat sini kita nak 1. Mesti kepada 1. Baru dia fungsi. Kebetulan juga ambil B ni betul-betul ngam-ngam kena. Betul-betul ngam-ngam kena. Boleh ya? Tak puas hati, jom kita buat 1A. Kita buat 1A. Kita ambil yang A ni. Ambil yang A, kita try buat. Dia fungsi ke tak?
Okey, 1A, 2B, 2C. Nampak tak sini? 2 ni nampak tak? Dia macam tu. Kalau boleh kita nak satu sahaja. Ya. Okay, now. So, sekarang ni apa yang perlu kita buat? Untuk yang next seterusnya lah. Rajah panah di bawah menunjukkan satu hubungan antara nyatakan jenis hubungan tersebut. Okey, nyatakan hubungan. Kalau sebut hubungan, type of relation, maksudnya kita cakap lah satu-satu ke, satu kepada dua ke, dua kepada satu ke, satu kepada dua lah. Dia satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada banyak, macam tu. Kalau yang ni awak tengok macam mana ni? Ni banyak ni, nampak tak? Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Jadi banyak kepada satu. Macam ini tadi kita nampak yang apa ni, dua ni kan? Dua ni kan nampak? Satu kepada banyak. Sebab dua ni kepada B, dua ni kepada C. Kalau macam ni satu kepada banyak. Tak nak. Kita nak kepada satu je baru dia fungsi. Ni banyak kepada satu. Okay, good. One to many bukan. Kalau macam tadi atas tu one to many lah ni. Ni one to many. Okey, nombor 3 berikut menunjukkan hubungan di antara set P dan Q. P dan Q. Ataupun X dan Y lah. Nyatakan julat bagi hubungan tersebut. Julat. Julat ni dia merujuk pada apa? Julat ni range lah. Julat ni dia merujuk kepada nilai Y. Dalam kes ni nilai Q. Q tu Y. So, apakah nilai yang ada pada Q? So, julat atau range, nilai yang ada pada Y yang berhubung dengan X. Yang berhubung dengan X. Contohnya, ni Y, Y, Y. Manakah yang berhubung dengan X? Hanya 15 dengan 20 sahaja berhubung dengan X. Jadi, 25 ni bukan julat. Jadi, julat 15 dengan 20 yang berhubung dengan X sahaja. Jadi, ingat julat tu adalah yang hubungannya ada Y dengan X sahaja, guys. Faham tak? Tu namanya adalah range. Okey ke ni? Boleh terima? Okey. Okey, boleh kan? Habis, kalau 25 ni panggil apa? Okey, 25 ni kita panggil dia sebagai image. Semua sekali ni image lah. Semua sekali ni objek. Tapi kalau dia nak range saja, ni sajalah yang berhubung dengan X. Yang berhubung dengan X. Okey. Okey, dah nak next. Seterusnya. Okey, nombor 4. Okey, diberi P sama dengan 2, 3, 5. Okey, ni P. Dan dia bagi Q. So, fungsi F memetakan. Maksudnya dia nak buat fungsi lah. Ni senang cerita. Kepada P, memetakan P kepada Q dengan menambah 4. Jadual di bawah menunjukkan fungsi F cari nilai M. Jawapannya C. Macam mana C tu? Macam mana tahu dapat C? Cuba tengok hubungan dia ni. Seolah-olah macam 2 tambah 4 je. 3 tambah 4. Jadi ini pun tambah 4 lah. Faham tak, guys? Macam kita belajar pola. Macam kita belajar pola. Betul. Pattern and sequence. Pattern and sequence. Okay. Macam tu. Good. Rajah di bawah menunjukkan suatu fungsi. Fungsi. Okey, fungsi tak? Ialah fungsi sebab kepada satu. Yang penting di sini sebab tu. Jadi dia adalah fungsi. Tengok dia guna fx Sepatutnya kita boleh guna y. Tapi ni dia nak perkenalkan awak kepada fx dah. Jadi cari nilai m. Apakah nilai m dia? Tengok betul-betul.
3 darab berapa 12? 7 darab berapa? Darab ke tambah tu guys? Darab 4 je. Darab 4 kan? Darab 4 ni. Semua darab 4. Jadi dia nak N kan? Kita ambil N. N darab 4 sama dengan 36. Maka N sama dengan, disebabkan didarab, pindah jadi bahagi 4. Jadi N sama dengan apa? N sama dengan 9 macam tu je lah. Okey. Jadi kena kuasai jugalah. Macam Yah cakap tadi, mengenai topik pola tadi, pattern and sequences. Okey. Alright, so kita nak move lagi yang ke seterusnya. Okey. Tak ada apa. Okey, soalan nyatakan sama ada setiap yang berikut ialah fungsi. Okey, ni fungsi ke tak? Function ke not? Function. Tengok yang A dulu. Yang A. A kita buat dulu ya. A dia belum buat ni. Okey, X, Y. So, A dengan M. B dengan M. Okey, lepas tu C dengan N. Okey, adakah yang pertama ni fungsi ataupun bukan? Jawapannya adalah ya. Sebab apa? Sebab banyak kepada satu. Yang penting satu tu. Banyak kepada satu. Yang penting ni kepada satu ni. Yang tu kita nak. Jadi yang pertama ni ya. Yang kedua, ya ataupun tak? Yang kedua, ya ataupun tak? Yang kedua adalah tidak ya, sebab kita punya ni tak ada geng. Kalau Y tak ada geng tak apa, tapi X kita perlu ada geng. Baru dia boleh jadi fungsi. Sebab fungsi tu dia banyak merujuk kepada X ni berbanding Y. Jadi untuk nombor 2 ni tak lah. Okey, seterusnya kita nak lengkapkan jadual dengan nilai di bawah bagi fungsi Y X kuasa 2 tolak 3 tambah 8. So, kita nak gantikan nilai X ke dalam persamaan. Okey. Dekat sini, nilai X-nya dekat bawah dia dah bagi Y kecuali 2 ni tak ada. Okey, jadi macam manakah nak cari nilai Y? Kita ambil X ni, kita gantikan dalam setiap X ni sebagai negatif 2. Sini pun negatif 2. Tulis kat sebelah. Yang pertama, negatif 2 kuasa 2. Untuk gantikan, kita bracketkan dia ya. Kita bracketkan dia. Untuk gantikan, kita bracket dan baru kita ganti. Barulah tak salah. Negatif 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. 3, negatif 3 darab negatif 2, positif 6. Jadi 18. Betul tak guys? 10 ke 18? Kita salah kira. Kawan-kawan lain cuba komen sikit. Nuraihan dapat 10 je. Kawan-kawan lain? 18. Cuba Rehan yang kira balik. Sama dengan cikgu tak? $18 juga? Okey. Cikgu rasa mungkin Rehan salah sikit kot. Salah mungkin negatif tadi kot. Okey, yang seterusnya cuba awak kira sendiri pula. Gantikan X sama dengan 3. Okey, jika X sama dengan 3 sama dengan apa? Okey, mulakan sekarang. Okey, mulakan sekarang. Alamak, 10 minit tinggal. Laju benar masa.
Dapat 8? Kawan lain dapat 8 tak? Okey, dapat 8. Sama ya? Okey, good. Okey, boleh salin dulu. Korang boleh guna kalkulator direct. Ini tekan sekali haru je. Okey, jom kita move lagi. Soalan yang terakhir kita. Soalan terakhir kita. Dah. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR. PQR. So, tunjukkan bahawa luas A bagi segitiga itu adalah ini. Okey, dia nak buktikan bahawa adakah luas segitiga ni kita nak dapat macam ni balik. So, yang pertama kita kena tahulah luas untuk segitiga formulanya adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Ataupun kita boleh kata 1/2 darab panjang darab lebar. Bergantunglah keadaannya. Kalau darab panjang darab lebar macam ni. Okey, jadi ini panjang, ini lebar. Tapi kalau bentuk macam ni, ini kita panggil, ni tapak, ini kita panggil tinggi. Jadi tinggi darab tapak. Faham tak? Jadi dua-dua ni formula sama je. Cuma kita namakan dia sebagai tapak, tinggi. Ini lebar, panjang. Faham tak? Ataupun kita boleh kata ni adalah tinggi, tapak. Boleh juga. Ya, bergantung kepada selalu korang guna lah. Perkataan mana yang kita orang guna. Korang guna apa? Korang guna lebar, panjang lebar ke tapak dengan tinggi? Cuba komen sikit tengok. Ramai guna mana? Guna tapak dengan tinggi ke ataupun lebar dengan panjang? Lebar dengan panjang. Mana satu? Azim guna mana Azim? Panjang lebar je. Anda guna panjang lebar. Okey, guna mana-mana. Boleh. Jadi kat sini 1/2 tapaknya adalah 4x. Darab tingginya adalah 18 tolak x. Okey. Ni boleh potong lah ni. Dah mahir dah kan? Potong dengan 2. Jadi kita akan dapat 1 darab 2, 2 lah. 2x. Darab. Okay, kalau darab macam ni, cikgu cadangkan korang terus rapatkan bracket. Sebab bracket juga mewakili darab. Dah, kembangkan dia. Ada siapa-siapa kawan kita ke yang masih lagi kurang mahir kembangkan? Cikgu perasan juga ada kawan-kawan yang masih lagi kurang mahir mengenai kembangkan dan juga kurang mahir mengenai faktorkan, kurang mahir mengenai rumus algebra. Cikgu perasan jugalah. Itulah. Cikgu kena fikirkan ni macam mana nak selesaikan masalah ni sebelum exam. Okey, 2 darab 18. So, kita dapat apa? 36x. Kadang-kadang kita terlupa nak letak x. Macam-macam gitulah masalahnya. 2x darab x negatif, kadang-kadang letak negatif 2x saja, padahal x dengan x ni adalah x kuasa 2. Cuba tengok balik. Dah sama ke belum? Dah sama ke belum? Dah sama kan? Jadi dia adalah proven, terbukti. Terbukti betul. Okey, kita ada masa 44 minit macam tu. Jom kita settlekan satu lagi soalan guys sebelum kita bersurai.
Okey. Cari nilai A jika X kita bersamaan dengan 3. Okey, gunakan persamaan ni guys. Gunakan persamaan ni, cuba gantikan X sama dengan 3. Okey, mula sekarang. Mula sekarang. Okey, siapa dapat jawapannya? Cuba komen sikit. 90. Okey, jom tengok check. Kita check betul tak 90. So, 36 ingat cikgu selalu pesan kepada pelajar untuk gantikan kita bracket ni guys. Bracket macam tu. Senang kalau ada kuasa pun, kuasa tu dekat luar. Luar bracket. Bila kita guna calculator pun kita boleh guna terus kira. So 36 darab 3 dapat 90. Boleh kira direct lah. Jadi inilah jawapan kita. Alhamdulillah. Boleh salin? Jadi cikgu rasa mungkin